Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, baru-baru ni Bu Surgeon terima lagi satu permintaan untuk paid review, dan kali ni permintaan tu kami terima melalui kerjasama dengan BookTube Malaysia, dan tawaran tersebut datang daripada penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin, dan buku yang diberikan adalah buku ni, Merungkai Kaedah Solat Mengikut Permasalahan Kesihatan, tulisan Nizaita Omar dan juga Zulkifli Muda. Aku nak ambil kesempatan ni untuk ucapkan terima kasih banyak kepada BookTube Malaysia dan juga kepada penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin atas kepercayaan yang diberikan. Minta maaf sebab masa yang diambil tu agak lambat, nak masuk 2 bulan, disebabkan pelbagai kekangan lah daripada pihak kami. Aku ambil masa dalam sebulan 2 tu untuk baca buku ni, walaupun dia setebal 124 muka surat, termasuk dengan halaman rujukan apa semua lah, tapi perbincangan dia tu agak mendalam dan juga berat. Buku ni memang buku ilmiah lah. Harga kalau nak beli kalau dekat luar, harga RM44. RM44. Okay. Sikit introduction. Okay. Penulis yang aku sebut tadi nama dua orang tu, Nizaita Omar dengan Zulkifli Muda ni, bila aku tengok dekat belakang ni, Nizaita Omar PhD, ialah pensyarah kanan di Fakulti Pengajian Kontemporari Islam Universiti Sultan Zainal Abidin, berkepakaran dalam bidang syariah. Okay. Dan yang kedua, yang mengejutkan aku lah bila aku baca, Zulkifli Muda PhD, ialah Mufti Negeri Terengganu. Mufti, aku baca buku yang ditulis oleh salah seorang mufti dalam Malaysia. Beliau berkepakaran dalam bidang syariah. Beliau pernah berkhidmat selama 14 tahun di Jabatan Undang-Undang Islam, Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, etc. lah. Okay. Maksudnya dua-dua orang yang menulis ni adalah orang yang layak untuk berbincang tentang isu ni. Okay. Kupasan dalam buku ni sangat-sangat ilmiah. Dia bawa beberapa pandangan daripada pelbagai mazhab. Ada disebut Syafi'i, biasalah, mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki. Ada juga disebut mazhab-mazhab yang lain, Zahiri ke. Ada juga disebut even certain tu disebut sebagai Zaidiyah dan sebagainya. Ada juga disebut kat dalam buku ni. Nak abang kata benda tu ilmiah, perbincangan dia ilmiah. Dia tak ada label-label kat dalam buku ni, tak ada, purely ilmiah. Okay. Itu first impression aku bila aku tengok buku ni, bila aku tengok tajuk, bila aku baca, aku tengok kulit depan semua, aku duk ingat ke buku ni cerita pasal faedah solat, manfaat solat terhadap kesihatan. Sebab aku pernah baca buku tu, buku yang macam tu tahun 2010 kot aku baca buku tu. Yang tu diterbitkan oleh orang UM tu, kajian tu daripada UM. Dia kaitkan posisi semayang ni dengan jantung, posisi ni dengan kesihatan macam mana. Tapi aku silap. Buku ni bukan cerita pasal manfaat solat dengan kesihatan. Dia cerita pasal kaedah cara semayang ikut permasalahan kesihatan. Yang tu kesilapan aku lah. My first impression goes wrong. Okay. Aku terus masuk kepada part kekuatan buku ni. Yang paling besar sekali, aku akan katakan buku ni mengharmonikan agama dan sains. Pada level yang bagi aku very level lah. Kira level memang gila-gila, memang tinggi lah kiranya. Maksud aku, agama dan sains ni duduk semeja dan tak bergaduh. Bukti yang paling jelas. Okay, kita tengok contoh lah. Aku sebut contoh je lah. Bila dia cerita pasal sebelum tu dia cerita pasal hukum solat sunat dengan isyarat atau berbaring bagi yang mampu berdiri. Dan sebelum tu dia cerita juga pasal hukum solat sunat secara duduk bagi yang mampu berdiri, hukum berdiri dalam solat bagi pesakit. Okay. Dia mai ke bahagian muka surat 24 ni, dia cerita pasal hukum solat secara duduk bagi pesakit yang tidak mampu berdiri. Tu dia abang. Salah satu penyakit yang meletakkan pesakit dalam situasi begini ialah stroke. Dia abang, stroke merupakan masalah kelumpuhan yang berlaku akibat kegagalan sel-sel saraf otak berfungsi, etc. Dia guna istilah perubatan. Contoh dia, satu lagi penyakit yang menyebabkan kelumpuhan ialah paraplegia.
Dihabak merupakan kelumpuhan pada bahagian bawah badan dan kedua-dua belah kaki, barah prostat yang telah bermetastasis selain daripada penyebab edema. Dia guna istilah-istilah perubatan. Ni menunjukkan penulis menghormati bidang perubatan, bidang sains dan memberikan pengiktirafan selayaknya. Walaupun sebelum-sebelum tu perbincangan adalah tentang apa? Hukum. Dibawa mai hadis sahih, dibawa mai apa maksudnya dalam ayat di atas, misalnya dalam muka surat 18 Allah Ta'ala memerintahkan mereka yang mendirikan solat supaya berdiri, daripada surah Al-Baqarah ayat 238, wa qumu lillahi qanitin. Contoh perbincangan semua pasal dalil Al-Quran, sunnah, riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, semua benda tu. Tiba-tiba main muka surat 24 dia bawa main istilah sains. Ini aku katakan, sains dan agama duduk semeja, berjabat tangan, berbincang, bekerjasama, tapi tak bergaduh kat dalam buku ni. Walaupun dua-dua orang tu tokoh yang hebat, tokoh yang ada PhD dalam bidang syariah, orang hebat, mufti lagi. Nampak? Orang pandai, dia hormat ilmu, tak kira bidang. Orang bodoh je yang tak erti nak appreciate ilmu bidang-bidang lain. Kan? Yang tu lah. Itulah yang aku dapat simpulkan untuk kekuatan buku ni yang pertama. Okay, yang kedua, buku ni menjawab soalan peribadi aku. Menjawab soalan peribadi aku. Antaranya, aku ada 3 soalan peribadi yang terjawab dekat dalam buku ni, tapi aku share satu je. Yang pertama, soalan peribadi aku adalah, aku duk fikir, bolehkah orang Islam menerima pendapat daripada doktor yang bukan Islam ataupun pakar perubatan yang bukan Islam untuk menentukan sama ada orang Islam tu boleh meneruskan ibadat ataupun tidak? Sebab aku bisa tengok dekat hospital, ada seorang pesakit perempuan Muslim, dia di hospital XXX lah. Dia ni kencing manis, diabetes. Disahkan lah. Lepas tu pakar yang melawat pada hari itu adalah seorang pakar non-Muslim. Dia main melawat apa semua, dia pergi dekat pasien ni, dia pergi dekat pesakit ni, dia tengok level gula apa semua, dia kata, esok kalau you hypo, maksudnya parah gula rendah lah, bawah daripada 4 ke apa, yang menyebabkan orang tu ada hypoglycemia, kekurangan gula dalam darah. Dia kata, esok kalau you hypo, you jangan puasa. Waktu tu bulan Ramadan, dia kata you jangan puasa. Tapi dia kata kalau gula you okey, you puasa. Dia keluarkan verdict time tu. Waktu tu aku rasa macam, kata agama Allah Ta'ala ni dia meraihkan speciality, dia meraihkan spesialis kepakaran, walaupun orang tu bukan orang beragama Islam. Waktu tu lah. Dan dekat dalam buku ni, pada muka surat 14 dengan 15, memang aku jumpa perbincangan tentang benda tu yang lebih mendalam. Contoh, muka surat 14, aku quote sikit. Penyelesaian terhadap masalah pengamalan ibadat bagi pesakit juga mestilah berdasarkan pandangan ahli perubatan. Ulama' bersepakat mengatakan bahawa pandangan seorang ahli perubatan yang beragama Islam, baligh, berakal dan tidak fasik, iaitu tidak melakukan dosa besar dan tidak pula berterusan melakukan dosa kecil, diambil kira dalam menentukan ringan atau beratnya sesuatu penyakit. Dihuraikan lagi lepas daripada tu. Dalam mazhab Syafi'i, ahli perubatan yang fasik atau kafir tidak boleh diambil kira pandangannya berhubung dengan status penyakit. Terdapat juga pandangan dalam mazhab tersebut yang mengatakan bahawa pandangan ahli perubatan yang fasik atau kafir harus diambil kira. Tetapi pandangan yang kedua ini adalah dhaif dan bukanlah pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Bagaimanapun pandangan tersebut boleh diterima pakai sekiranya seseorang pesakit merasakan dia ahli perubatan tersebut benar dalam percakapannya. Tu antaranya lah kira macam perbincangan tentang, kita boleh dengar tak daripada spesialis, kita boleh dengar tak daripada spesialis yang non-Muslim, pandangan perubatannya yang akan bagi efek kepada pengamalan seseorang tu punya ibadat, orang Islam tu lah. Last tentang topik ni, dalam hal ni muka surat 15, dalam hal ini pandangan ahli perubatan bukan Islam dan ahli perubatan yang fasik boleh diterima bagi menentukan tahap penyakit yang dialami oleh seseorang bagi membolehkannya pesakit membuat keputusan dalam bentuk perlakuan ibadat solat dan taharah. Tetapi keharusan tersebut hendaklah terbatas hanya ketika ketiadaan ahli perubatan Muslim yang adil. Ni pandangan daripada Ibn Qayyim.
So tu menjawab soalan peribadi aku lah, dan aku bagi kredit kepada buku ni lah sebab macam sekali lagi menunjukkan agama Islam dan juga sains perubatan ni mereka tak berkelahi. Tak ada pun kata label ini penyakit apa, non muslim punya pendapat memang kita tak terima langsung walaupun dia pakar. Oh depa ni semua sebab perubatan ni semua Yahudi punya ni, kafir nak bunuh Islam. Tak kata benda-benda tu. Okey, yang ketiga, buku ni sebenarnya tunjuk kata Islam ni dia bagi perhatian kepada pesakit. Dia sangat prihatin kepada pesakit. Okey, first kita kena semayang sebab Allah Ta'ala nak kebaikan untuk kita. Kita bukan semayang untuk bagi kebaikan kepada Allah. Tak. Itu satu. So macam mana punya kita sakit pun Allah Ta'ala still wajibkan kita semayang. Itu yang kedua. Tapi untuk orang yang sakit dan nak semayang dan still melakukan ibadat semayang, Allah Ta'ala bagi rukhsah pula. Allah Ta'ala bagi keringanan pula. Tengok muka surah 40. Rukhsah pula. Dia ada keringanan pula. Dan keringanan tu sangat signifikan. Keringanan yang sangat signifikan. Okey. Muka surah 40. Kita tengok. Para ulama' daripada kesemua mazhab yang 4 hampir sepakat mengatakan bahawa seseorang pesakit yang dibenarkan melakukan solat secara duduk bukan kerana tidak mampu berdiri semata-mata, tetapi dia khawatiri penyakitnya bertambah berat atau lambat sembuh atau dibimbangi terkena penyakit lain. Kira bukan sebab dia tak boleh berdiri saja, tapi disebabkan takut penyakit dia tu jadi lagi teruk. So, keprihatinan ni ditunjukkan dalam agama kita, dalam disiplin orang yang berilmu dalam agama kita, disiplin ulama' dalam agama kita. Okay, this is something that we need to be proud of. Bukannya kita kata, apalah Islam ni, sakit pun nak kena duduk semayang lagi tu, bangkit duduk, apalah. Tak. Bukan. Semayang tu pun untuk kebaikan kita. Bila kita sakit, Allah Ta'ala still suruh kita semayang dan Allah Ta'ala bagi keringanan pula. Orang kata, yang ni lah rahmah. Nak cari rahmah tak mana dalam semayang tu. Allah Ta'ala bagi rahmah. Dalam rukhsah semayang tu, dalam tu ada rahmah daripada Allah Ta'ala. Subhanallah. Memang hebat. Allah Ta'ala ni kira Tuhan yang sangat-sangat prihatin kepada hamba dia lah. Agama Islam ni sendiri pun agama yang sangat-sangat prihatin kepada penganut dia. Yang keempat, kekuatan buku ni yang keempat adalah dia ada sebut juga tentang penyakit berjangkit. Macam mana yang kita tahu, kita menghadapi fasa pandemik COVID, di setengah-setengah tempat ada influenza, dan kita tak tahu pandemik yang akan datang. Kita tak tahu pandemik yang akan datang. Jadi contohnya dekat dalam buku ni, muka surat 88 dengan 89 disebutkan tentang penyakit berjangkit. Memang disebutkan tentang penyakit berjangkit, perbincangan. Contohnya dia sebut kat sini. Menurut pandangan mereka, keuzuran yang membolehkan ditinggalkan solat Jumaat dan jemaah ialah bagi sesiapa yang berpenyakit kusta, maka tidak wajib ke atasnya menghadiri solat tersebut supaya tidak mengganggu keselesaan orang ramai antara satu sama lain, iaitu tidak terganggu dengan keadaannya. Tetapi Ibnu Hubaib rahimahullah telah mewajibkan ke atas pesakit kusta berusaha menghadiri solat Jumaat. Beliau berpendapat bahawa tidak harus pesakit kusta dihalang memasuki masjid yang disediakan khusus untuk mereka. Pihak pemerintah hendaklah menghalang orang lain memasuki masjid tersebut. Soal penyakit berjangkit perlu kepada kuarantin dan sebagainya. Dan kalau orang sakit pi satu masjid tu untuk orang sakit sahaja, orang sihat tak boleh masuk. Isu kuarantin ni ditekankan juga dekat dalam perbincangan penyakit berjangkit ni lah, sebab menghadkan pergaulan antara pesakit dengan orang yang sihat merupakan satu kewajipan demi menjaga kesihatan orang ramai, bukannya untuk memencilkan pesakit. Ni disebutkan dekat dalam buku ni, muka surat 89. So, isu penyakit berjangkit pun ditimbulkan juga dekat dalam buku ni. Bukan sebut tentang sopak, kusta sahaja, chicken-pox pun ada sebut. So, kalau macam kita boleh relate lah dengan COVID, influenza, ada pandemik lain yang merebak dengan udara ke sentuhan dan sebagainya, kita boleh ambil manfaat daripada apa yang dibincangkan dekat dalam buku ni untuk kita amalkan bila kita ada masalah penyakit. Sebab penyakit ni nak main kita tak tahu kan. Okey. Untuk kekuatan aku berhenti setakat tu. Aku akan sambung dengan kelemahan buku ni, InsyaAllah.